Ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mendedahkan keinginan-keinginan yang biasa ada pada manusia. Bukannya semua keinginan yang disebut di dalam ayat ini bukannya suatu perkara yang haram, tetapi perlu dipandu dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu keinginan kita? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Yang pertama, perempuan. Bila sebut perempuan ini bukan makna orang lelaki saja nak perempuan, tetapi maksud je pasangan. Sudah menjadi satu fitrah bagi manusia. Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan zaujain, berpasang-pasangan. Ada lelaki, ada perempuan. Orang lelaki nak ke perempuan, perempuan nak ke lelaki. Kalau tak ada berasa tu, kena check lah cepat-cepat. Pelik lah kalau tak berasa gitu. Kalau ada berasa tu normal. Ada berasa normal. Itu perkara biasa. Hubbul syahwat minan nisa, nak kepada pasangan. Yang kedua, Allah Subhanahu Taala sebut wal banin. Ini kemahuan kita. Bila ada pasangan, nak kepada anak. Nak kepada anak. Kerana anak ni sebagaimana yang kita tahu, pengubat jiwa kita dan seumpamanya, macam-macam lah. Suatu kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Isteri, perempuan, pasangan, anak-anak ataupun keluarga kita ni, dia bukan hanya semata-mata keinginan kita, tetapi dia juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bukan kita tak boleh anggap isteri dan anak-anak ni untuk tempat kita nak memuaskan keinginan dan nafsu saja, tetapi suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebahagian daripada isteri-isteri menjadi musuh kita. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah Taala sebut sebahagian daripada isteri dan anak-anak kamu jadi musuh kamu. Fahdharuhum, awasilah mereka. Sebab itulah suatu benda yang kita ingin bukan Allah Taala sekat. Ni suatu rahmat daripada Allah. Allah Taala tak sekat, tapi Allah Taala bagi panduan. Bagi panduan. Sebab itulah Islam agama fitrah. Tak macam setengah agama lain. Agama lain kadang-kadang dia mendakwa bahawa agama dia, orang-orang ahli agama tak boleh kahwin. Sedangkan naluri manusia nak kepada benda tu. Naluri manusia nak kepada pasangan. Tapi dia kata agama dia tak boleh kahwin. Realitinya di belakang tabir Allah Ta'ala saja yang tahu. Islam tidak begitu. Islam, oleh kerana Allah Ta'ala yang cipta kita, dia tahu apa keinginan kita, dia benarkan. Ini menunjukkan adilnya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala dia bagi kita nafsu, kemudian dia tak benar kita nak berpasangan, zalim. Tetapi Allah Ta'ala dia nak uji juga kita. Adakah kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menguruskan perkara tersebut atau sebaliknya? Seterusnya, selain daripada keluarga, wal qanatil muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah. Suatu kuantiti yang banyak daripada emas dan perak. Emas dan perak zaman sekarang ni keuangan lah. Nak pada kebendaan, nak pada duit. Ini suatu benda yang naluri kita. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Allah Ta'ala dedahkan manusia ni kasihkan kepada harta tu bersangatan, sangat kasih kepada harta. Kita nak duit. Kalau orang kata kau ni bukan nak duit, tak nak. Mulut je, soft doah lah orang Pahang kata. Sini ramai nak Pahang ni. Sebab bunyi cakap tak berapa nak bunyi je Pahang tak. Borok-borok orang sebelah sini tak berapa nak bunyi Pahang. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nak emas dan perak yang begitu banyak. Qanatiril muqantarah, Allah Ta'ala sebut suatu lambakan yang besar daripada emas dan perak ni. Kerana bab harta ni tuan-tuan, orang yang biasa dipikir kalaulah dia jadi kaya padan dah. Orang kaya dipikir kalau dia jadi kaya lebih pada tu cukup dah. Orang gaji 1,000, dia kata aku dapat 2,500, cukup lepas makan dah, okey dah. Orang gaji 2,500,
10,000 padan dah. Orang 10,000, dia tengok hak atas semua. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh mikir, baca sejarah apa? Baca, tengok senarai-senarai orang yang kaya di dunia, dia buat benda duit banyak-banyak kan. Pendapatan bulanan juta, buat benda. Kita duk mikir, dia duk mikir, ada lagi orang kaya pada dia. Orang hak paling kaya di dunia, dia fikir apa? Dia fikir tak habis lagi harta dunia ni, dia nak bolok ke dia. Sehingga sampai tahap macam mana? Nabi sebut dalam satu hadis bahawa law kana li ibni adam wadiyan min dhahabin latamanna an yakuna lahu wadiyan wa la yamla afahu illa turab. Kalau anak Adam ni ada satu lembah, daripada satu lembah ni berkuasa satu lombong emas lah, dia nak dua, dia tak akan selesai melainkan mulut masuk tanah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilalaikan daripada memperbanyakkan harta benda. Bila kamu sedar? Masuk dalam lubang kubur baru sedar. Ini suatu peringatan untuk diri saya dan muslimin muslimat sekalian. Wal an'am, selain daripada harta yang banyak, juga ternakan-ternakan. Ternakan-ternakan ni boleh kita tafsirkan zaman sekarang ni, buat perbandingan dengan projek-projek. Nak projek itu, projek ini. Wal hars, dan ladang-ladang, hartanah dan seumpamanya. Tu. Wal khail, tertinggal tadi. Wal khail, kuda tunggangan. Kalau zaman sekarang ni kenderaan lah. Nak kenderaan yang mewah, lepas satu, lepas satu. Itu keinginan. Bila saya sebut keinginan, jangan kita pandang negatif 100% dah. Bila sebut keinginan, suatu ketentuan, suatu naluri yang ada dalam jiwa manusia yang Allah Ta'ala sendiri bagi kepada kita, tentukan. Itu keinginan, perkara biasa. Hatta orang yang bawa kereta buruk pun, dia ada keinginan nak kereta mewah. Ada keinginan, tu suatu keinginan. Tapi Allah Ta'ala sebut, ini semua keinginan-keinginan yang ada di dunia ini, yang merupakan syahwat kita. Zalika mata'ul hayatid dunya. Suatu harta benda di dunia saja. Bila sebut harta benda dunia, dia tidak akan memberi faedah kepada kita di hari akhirat kalau kita tidak mengikut panduan Allah Ta'ala. Tak ikut panduan Allah Ta'ala, jadi jutawan, orang yang paling kaya di atas dunia sekalipun, kalau masuk neraka, sikit pun tak ada guna. Sikit pun tak ada guna. Dia akan lupa segala nikmat dan kemewahan di dunia, walaupun dia orang yang paling kaya di dunia, kalau dia dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu. Sebaliknya, kalau seorang tu walaupun miskin, susah apa-apa kedana di dunia, tapi taat kepada Allah, masuk syurga, dia akan lupa segala kepayahan dan keperitan yang dialami di dunia. Sebab itulah Allah Ta'ala sambung ayat ni dengan ayat yang lain, menceritakan bahawa, memperingatkan kita bahawa di sana adanya suatu negeri yang lain, yang lebih baik daripada apa yang disebut tadi. Bila sebut lebih baik, maknanya hak tadi bukannya negatif belaka, bukannya tak molek belaka. Tak salah nak kereta mewah, tak salah nak ladang, tak salah nak isteri, tak salah nak itu nak ini. Tetapi kena ingat, dalam semua perkara yang disebut tadi, mesti kita ingat kepada akhirat. Kerana janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat, semua benda yang disebutkan tadi mesti lilladzina taqaw inda rabbihim, bagi orang yang bertakwa saja di hari akhirat Allah Ta'ala sedia. Di dunia ni, bab kemewahan dunia, takwa bukan ukuran seorang tu kaya ataupun senang. Tak. Ada orang bertakwa senang kaya, ada orang bertakwa sederhana, ada orang bertakwa miskin. Ada orang jahat kaya, ada orang jahat sederhana, ada orang jahat miskin. Tapi orang yang paling nanya sekali, dunia ni miskin, akhirat esok neraka. Hak tu paling nanya. Dunia buat basikal buruk, ataupun motor
tongkat tak ada, sandar kat tiang rumah je. Ha. Tongkat tak ada, sandar dekat tiang rumah je. Akhirat kalau neraka, nanya sungguh. Sebab itulah yang paling penting takwa. Puasa kita pun la'allakum tattaqu, nak melahirkan generasi yang benar-benar takwa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kita sepanjang hari berpuasa, kita jaga supaya kita tidak melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Itu merupakan tarbiyah supaya kita terus hidup dalam dunia ini dalam keadaan kita tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.